Sekarang saya akan menceritakan kisah latar belakang 1MDB. 1MDB telah berlaku di Malaysia yang melibatkan Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak dilakukan pengurusi lembaga penasihat 1MDB. Ini berlaku pada 3 Ogos 2015 apabila SPRM mendakwa Najib Razak menyalurkan lebih dari 2.67 bilion dana dari 1MDB kepada akaun bank peribadi beliau. Pada 16 April 2018, polis dari Jabatan Siasatan Jeneral Komersial membuat serbuan ke kediaman beliau di Jalan Duta. Kes ini telah dikemukakan dari Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur ke Mahkamah Tinggi. Pada 28 Julai 2020, Mahkamah Tinggi telah menjatuhkan hukuman pada beliau atas 7 pertuduhan. Tuduhan yang pertama adalah pertuduhan salah guna kuasa dan penyelewengan SR International dana sebanyak ringgit Malaysia 40 juta. 3 pertuduhan pengubahan wang haram dana 42 juta SRC itu adalah daripada hasil duit haram, dan 3 pertuduhan daripada CBT, Criminal Breach of Trust, iaitu pecah amanah. Pada tahun 2015, Malaysia digemparkan dengan satu skandal rasuah yang melibatkan dana 1MDB, sebuah syarikat pelaburan yang ditubuhkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara. Apa yang berlaku di sebalik tabir? Mari kita selami faktor-faktor yang membawa kepada berlakunya kesalahan ini. Faktor utama adalah penyalahgunaan kuasa. Pemimpin yang sepatutnya bertanggungjawab malah terlibat dalam keputusan yang meragukan. Kuasa yang tidak diawasi memberi peluang kepada individu tertentu untuk menyalahgunakan kedudukan mereka. Kurangnya transparansi dan sistem pengawasan juga menjadi punca. Tiada audit yang berkesan dan laporan kewangan yang jelas memudahkan penyembunyian fakta sebenar di sebalik operasi 1MDB. Penglibatan pihak asing dalam pengaliran dana menambah kerumitan skandal ini. Pembabitan bank dan institusi kewangan luar negara jadikan pengesanan aliran wang lebih sukar. Apa yang dikenakan pada kes 1MDB ini adalah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, iaitu AMLA. Seksyen 71 AMLA. Hukuman yang dijatuhkan kepada Datuk Seri Muhammad Najib iaitu 12 tahun dipenjarakan dan ringgit Malaysia 210 juta. Denda jika dapat dibayar, beliau akan dipenjarakan selama 5 tahun. Tuduhan pengubahan wang haram, setiap tuduhan selama 10 tahun dipenjarakan. Meskipun hukuman penjara berjumlah 72 tahun, hakim memerintahkan semua hukuman beliau akan dijalankan secara serentak. Jadinya beliau akan dipenjarakan dan menjalani penjara selama 12 tahun sahaja. Skandal 1MDB membawa implikasi yang besar kepada pelbagai pihak termasuklah individu, organisasi dan negara. Berikut adalah analisis terperinci implikasi yang telah hasil. Contoh implikasi yang pertama ialah implikasi kepada individu, iaitu Najib Razak, bekas Perdana Menteri Malaysia. Najib kini disabitkan dengan kesalahan dalam beberapa kes berkaitan skandal ini, termasuk kes SRC International, di mana beliau dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda sebanyak 210 juta ringgit. Beliau juga menghadapi pelbagai tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram yang masih belum selesai. Selain hukuman penjara, imej peribadinya tercemar dan beliau serta keluarganya dikaitkan dengan kemewahan yang diperoleh melalui dana haram. Seterusnya ialah implikasi kepada negara, iaitu ekonomi negara terjejas. Kerajaan Malaysia terpaksa mengambil alih tanggungjawab untuk membayar sebahagian besar hutang 1MDB yang dianggarkan bernilai lebih 40 bilion ringgit. Beban hutang ini memberi kesan kepada bajet negara dan perancangan pembangunan ekonomi jangka panjang. Langkah-langkah mengatasi isu rasuah. Amalan integriti dan rasuah dapat diperkeras dengan pelaksanaan undang-undang dan hukuman yang tegas. SPRM sebagai penguat kuasa yang memantau dan bertindak ke atas salah laku yang melibatkan rasuah. Badan Kehakiman negara memastikan perbicaraan yang melibatkan rasuah dilaksanakan dengan adil dan baik supaya kesalahan pelaku dapat dijadikan contoh kepada orang lain. Jika pelaku rasuah dibicarakan dengan adil, pelaku akan dihukum kesalahan jenayah tersebut. Oleh itu, pelaksanaan undang-undang dan hukuman yang tegas akan menjadi langkah dalam mengatasi isu integriti dan rasuah.
Langkah seterusnya, mewajibkan pekerja sektor awam dan swasta menghadiri kursus anti rasuah adalah penting dalam memerangi rasuah. Kursus ini dapat meningkatkan kesedaran tentang etika undang-undang dan akibat daripada melakukan rasuah, contohnya mengurangkan rasuah dalam organisasi. Impaknya, kursus ini memberi pengetahuan berkaitan dengan cara melaporkan dan menangani isu rasuah. Kurang dengan itu, pekerja dapat memahami tanggungjawab integriti di tempat kerja serta mengurangkan risiko rasuah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan awam terhadap institusi. Oleh itu, rasuah dalam kalangan pekerja awam dan swasta akan berkurang. Oleh itu, daripada info yang telah kita terima tadi, apakah pengajaran yang dapat kita perolehi daripada kes 1MDB tersebut? Pengajaran yang pertama ialah betapa pentingnya pentadbiran organisasi yang berintegriti. Pentadbiran organisasi yang berintegriti merupakan sebuah organisasi yang mengamalkan sifat amanah dan jujur. Hal ini amat penting, terutamanya apabila ia melibatkan hak milik rakyat dan boleh memberikan kesan yang besar terhadap ekonomi negara dan juga kepada rakyat sendiri. Jelaslah bahawasanya bagi kes 1MDB tersebut, sifat integriti ini tidak diterapkan di dalam organisasi kerajaan. Hal ini telah menyebabkan boleh berlakunya penyalahgunaan kuasa dan juga pemantauan yang tidak ketat di dalam organisasi tersebut. Seterusnya, pengajaran yang kita boleh ambil ialah risiko industri yang mengamalkan budaya hutang. Amalan sistem riba merupakan sesuatu yang normal pada hari ini yang telah membenarkan sesiapa sahaja untuk meminjam wang dalam nilai yang tinggi. Institusi kewangan tersebut sudah tentunya akan memilih sebuah organisasi yang mampu membayar semula hutang tersebut, termasuklah faedah. Hal ini termasuklah bagi organisasi milik kerajaan. Selain itu, bunga atau faedah yang diterima oleh institusi kewangan tersebut juga adalah amat tinggi. Oleh kerana itu, institusi kewangan tersebut sanggup memberi hutang sebanyak 50 bilion ringgit Malaysia bagi 1MDB. Namun, hutang tersebut telah memberikan beban yang berat terhadap rakyat kerana rakyatlah yang harus membayar cukai kepada kerajaan supaya kerajaan boleh membayar semua hutang tersebut. Hal ini telah memberikan kesan yang besar terhadap kelangsungan hidup rakyat kerana pembayaran cukai tersebut telah menyebabkan kos sara hidup rakyat untuk menjadi lebih tinggi. Oleh itu, pengamalan sistem riba ini haruslah dihapuskan demi kepentingan semua pihak dan juga negara. Seperti yang telah dikatakan oleh Presiden dan Pengarah Eksekutif kumpulan 1MDB Arif Kandasamy, antara pengajaran yang telah dipelajari daripada pengalaman 1MDB tersebut ialah penggunaan hutang yang berlebihan harus dihapuskan. Kesimpulannya, kes 1MDB tersebut telah memberikan peringatan yang keras tentang betapa besarnya kesan apabila tiadanya integriti di dalam pentadbiran, malah di dalam sesebuah masyarakat. Oleh itu, amatlah penting bagi pengamalan integriti ini untuk diterapkan di dalam organisasi kerajaan dan juga masyarakat supaya kes seperti ini dapat dielakkan bagi masa hadapan negara yang lebih cerah. Saya ada soalan. Soalan yang pertama adalah apakah undang-undang utama yang mengawal rasuah di Malaysia? Undang-undang utama yang mengawal rasuah di Malaysia ialah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Akta SPRM. Akta ini memberi kuasa kepada SPRM untuk menyiasat, mendakwa dan mengawal kes rasuah di negara ini. Baik, soalan yang kedua adalah apakah kesan rasuah terhadap negara? Terhadap negara adalah ia melemahkan ekonomi, menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap kerajaan dan menyebabkan penyalahgunaan kuasa di dalam kerajaan yang berleluasa. Soalan yang terakhir adalah apakah tindakan yang boleh diambil oleh rakyat untuk membantu mencegah rasuah? Antara tindakan yang boleh diambil oleh rakyat ialah mengambil bahagian dalam proses demokrasi, seperti mengundi dan mengambil bahagian dalam pilihan raya serta aktiviti politik untuk memastikan pemimpin yang berintegriti dipilih.